Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. Yang mana pada pagi ini kita akan teruskan dengan muzakarah kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, iaitulah kitab yang membahaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah sama-sama kita tengok insyaAllah. Baik. Jadi hari ini kita ulang balik muka surat 4 lah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala musannif, kesempurnaan agama ada 3 perkara. Kesempurnaan agama ada 3 perkara. Jadi nak sempurnanya agama seseorang itu mesti kena ada 3 perkara. Yang pertama Islam. Kena ada Islam lah. Nak sempurna agama tu kena ada Islam. Yang kedua iman. Kena ada iman. Yang ketiga ihsan. Kena ada ihsan lah. Maknanya Islam, iman, ihsan tu kena ada 3-3 ni. Barulah dikatakan sempurnanya agama kita. Ini berertilah seseorang yang sempurna agama ialah orang yang sempurna 3 perkara ini. Maknanya nak dikatakan sempurnanya agama seseorang itu mestilah kena sempurna 3 perkara ini, iaitu Islam, iman, ihsan. Kena ada 3 perkara tersebut. Sekiranya tidak sempurna salah satu daripada 3 ini, kalau tak sempurna salah satu daripada 3 ini, iaitu Islam, iman ataupun ihsan, belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi agama seseorang itu. Kalau salah satu daripada 3 tadi tu tak sempurna, maka agama yang ada pada seseorang itu dikatakan belum sempurna. Kalaulah seseorang itu tidak mempunyai Islam, kalaulah seseorang itu tidak ada Islam pada dirinya, maka dinamakan dia kafir. Kalau Islam itu tidak ada pada diri dia, maka dia itu dikatakan kafir. Sekiranya daripada asal, yang kata kafir itu sekiranya daripada asal keturunannya, keturunannya asal kafir, maka dia tu dikatakan kafir lah. Sebab Islam tu tidak ada padanya. Dan jikalau asalnya seseorang itu Islam, maka dinamakan dia murtad. Kalau dia tu asal Islam, keturunan dia Islam, tapi Islam tu tidak ada padanya, maka dia tu dikatakan murtad. Kalau daripada asal dia tu kafir, yang mana Islam tidak ada padanya, dia tu dipanggil kafir. Murtad ni maksudnya keluar daripada Islam lah. Islam tu terkeluar daripada seseorang itu dipanggil murtad. Na'udzubillahi minha. Kami berlindung dengan Allah
daripada murtad. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai iman, seseorang itu dia tak ada iman, maka dinamakan dia orang yang tidak ada iman itu munafik. Orang yang tak ada iman itu dipanggil munafik. Yang mana munafik ni dia ada dua. Ada dua. Yang pertama dipanggil munafik far'i. Munafik far'i, hukum far'i. Yang kedua munafik i'tiqadi. Yang pertama munafik far'i, contohnya seperti bercakap bohong, bila berjanji mungkir ia, bila diamanah khianat ia. Jadi munafik ini tidak rosak agama. Kalau dia bohong, dia bohong orang, dia suka bohong orang, dia tak merosakkan agama lagi. Kalau dia berjanji, dia mungkir janji, dia tak merosakkan agama lagi. Ataupun apabila dia diamanah, dia khianat dengan amanah tersebut, maka tidak merosakkan agama lagi. Yang tu dipanggil munafik far'i. Yang kedua, munafik i'tiqadi. Yang kedua dipanggil munafik i'tiqadi. Apa dia munafik i'tiqadi? Iaitu tak minat Islam. Dia tak minat Islam, dia tak percaya kepada Islam, dia minat kepada agama lain. Dihukum kafir juga. Kalau dia tak minat Islam, dia tak percaya ke Islam, dan dia minat kepada agama yang lain, maka dia tu dihukum kafir juga. Jadi munafik i'tiqadi itu boleh merosakkan agama. Kalau munafik far'i tadi tidak merosakkan agama, cuma berdosa besar kerana berbohong, kerana tidak menunaikan janji dan tidak amanah. Dia khianat tu, maka dipanggil dosa besar, tidak merosakkan agama lagi. Tapi kalau munafik i'tiqadi boleh merosakkan agama kerana dia tak minat Islam, dia tak percaya kepada Islam, dia minat kepada agama yang lain, maka dia tu dihukum kafir juga. Dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai ihsan, seseorang itu dia tak ada ihsan, maka dinamakan dia orang yang tidak ada ihsan itu dinamakan fasiq. Apa dia fasiq? Khuruj an ta'atillah, keluar daripada taat kepada Allah, itu dipanggil fasik. Fasik ni keluar daripada taat kepada Allah. Fasik, orang yang sentiasa melakukan dosa. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala erti Islam. Yang ni pengertian Islam. Apa itu Islam? Islam, erti Islam iaitulah menerima zahir seseorang akan sekalian hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa datang akan hukum-hukum Allah tadi itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hukum-hukum di dalam bahagian ibadah, bahagian muamalah, bahagian munakahah dan jenayat. Baik, jadi hukum tadi itu, hukum-hukum Allah tadi itu dibawa datang ataupun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum tersebut terdiri daripada hukum-hukum di dalam bahagian ibadah. Bahagian ibadah ini bahagian solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan hukum berkaitan muamalah. Muamalah ni hubungan di antara manusia lah. Iaitulah hukum berkaitan jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Hukum berkaitan sesama manusia. Dan yang ketiga, hukum berkaitan munakahah. Munakahah, nikah, talak, rujuk dan sebagainya lah, berkaitan dengan pernikahan. Dan hukum jenayat, hukum qisas, ta'zir,
hudud dan sebagainya lah, hukum yang berkaitan dengan jenayat. Dengan bahawa bertutur, yakni berkata seseorang, yang kata Islam tadi lah, dengan bahawa bertutur ataupun berkata oleh seseorang dengan dua kalimah syahadah, dua kalimah penyaksian, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Maka yang dikatakan Islam tu apabila kita mengucapkan, kita berkata dengan dua kalimah syahadah, dua kalimah penyaksian, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau seseorang itu kafir, dia nak masuk Islam, wajib dia mengucapkan dua kalimah syahadah ini. Tetapi bagi orang yang sudah Islam, asal Islam, keturunan Islam, khilaf ulama. Ada setengah ulama mengatakan wajib berkata juga kalimah syahadah ini walaupun sekali seumur hidup. Dan setengah ulama mengatakan tidak wajib, hanya memadai dengan keturunannya Islam. Tu jadi khilaf lah. Jadi kita nak keluar, kalau kita nak kata dalam seumur hidup sekali pun boleh, kalau tak kata pun boleh, khilaf ulama. Tapi seeloknya kita katalah sekali kan, seumur hidup sekali saja. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata yang tu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Baik, ada yang tanya kitab gapo? Kitab Risalah Kifayatul Mubtadi. Risalah kifayah memadai al-mubtadi bagi orang yang baru belajar. Qala musannif, rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Baik. Jadi rukun di sini dipanggil rukun yang majazi, rukun yang majazi, pinjam kata nama. Nak abang kata di sini adalah perkara-perkara yang besar-besar dalam Islam. Dia bukan serupa macam rukun iman. Rukun iman ni adalah rukun hakiki, seperti rukun semayang, rukun hakiki. Kalau kita tolak satu, rosak habis hal lain. Tapi Islam, rukun yang kita rukun Islam di sini adalah rukun majazi. Sebut rukun di situ nak menunjukkan kata perkara yang besar-besar dalam Islam. Kalau kita tak semayang, tak rosak lagi iman kita, cuma berdosa besar. Dia tak serupa macam rukun iman. Kalau rukun iman ni kita tak percaya kepada Allah, habis rosak iman kita. Tapi rukun Islam, kalau kita tak semayang, selagi mana dia tak i'tiqad, maka Islam dia masih ada, tapi cuma berdosa besar lah. Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam ni ada 5 perkara. Pertama daripada 5 perkara rukun Islam tersebut, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ini 2 kalimah yang menjadi saksi. Apa dia 2 kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dikatakan 2 kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Jadi bagi orang kafir yang nak masuk Islam, mesti kena mengucap 2 kalimah syahadah, barulah dia Islam. Tapi bagi orang yang sudah Islam, khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup, sekali kena mengucap. Ada yang mengatakan tak wajib, hanya memadai dengan keturunan Islam tersebut. Khilaf ulama. Tapi seeloknya kita kata sekali pun tak apalah, sekali je kan, seumur hidup sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ni bukan kitab rukunan. Ni adalah kitab Risalah Kifayatul Mubtadi. Kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, karangan almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar, pengasas Pondok Bandar Hilir, Tulai Tua, Sik Kedah, Darul Aman. Baik,
Yang kedua daripada 5 rukun Islam tadi adalah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu setiap sehari semalam. Maknanya sehari semalam kita sebagai Islam ni diwajibkan sembahyang 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Baik, itulah kena sembahyang 5 kali sehari. Sebab sembahyang ini adalah tiang agama. Kalau kita tak sembahyang, maka amalan-amalan yang lain tu kita nak sangkut kat mana? Sedangkan sembahyang ini 5 adalah tiang agama yang wajib, dengan wajib syarak lah, tuntutan yang pasti ke atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan sembahyang. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, berdosa besar lah. Berdosa besar. Baik. Dan ketiga daripada 5 perkara rukun Islam tadi itu puasa bulan Ramadan. Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan tu kita sebagai umat Islam diperwajibkan berpuasa selama sebulan lah. Selama sebulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, diperwajibkan ke atas kamu siyam, berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Tu dalil kata wajib puasa di bulan Ramadan. Jadi kita orang Islam ni wajib berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan setiap tahun. Tu rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, memberi zakat ataupun membayar zakat bagi yang sudah cukup dia punya syarat dah. Cukup dia punya syarat dia, nisab, haul dan sebagainya. Baik. Yang ni panjang lah cerita dah ni. Bagi zakat yang ni kena tengok kitab fiqh. Banyak lah bahasan dia, panjang. Baik, yang kelima daripada 5 rukun Islam, iaitulah mengerjakan haji, yakni menunaikan haji ke Baitullahil Haram, iaitu di Mekah. Baitullahil Haram, iaitu di Mekah, bagi orang yang kuasa, yakni orang yang mampu, yang ada kemampuan dari segi kesihatan, yang ada kemampuan dari segi tambang, pergi dan balik, dan juga ada nafkah bagi orang yang mereka tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada kenderaan pergi dan pulang, dan syarat seterusnya aman perjalanan. Maknanya dalam perjalanan itu tidak ada huru-hara peperangan dan sebagainya. Aman perjalanan itu termasuk dalam kemampuan ataupun kuasa. Bila cukup syarat tersebut, wajib mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Baik. Itu adalah Islam lah, Islam. Baik. Kemudian qala musannifu rahimahullahu ta'ala, erti iman. Iman pula. Yang tadi Islam. Iman pula. Baik. Iman tu bila? Erti iman ialah membenar hati. Membenar ataupun menerima hati, membenar hati seseorang akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia barang tu? Daripada sekalian hukum-hukum. Maknanya semua hukum-hukum yang dibawa datang, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar belaka. Hati kita kena benarkan, hati kita kena terima. Itu dipanggil iman. Hukum-hukum di dalam amalan zahir, apa dia? Daripada bahagian ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut. Dan muamalah ni hukum-hukum berkaitan sesama manusia, berjual beli, berhutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Hukum tersebut kena benarkan. Dan juga munakahah, bab nikah, kahwin, cerai, tolak, dan sebagainya lah. Tu. Jadi, dan jenayat, hukum qisas, ta'zir, hudud dan sebagainya, semuanya dalam bab jenayat lah. Jadi dan sekalian hukum-hukum di dalam amalan hati. Bukan saja hati itu membenarkan hukum-hukum yang zahir, seperti ibadah, muamalah, munakahah dan jenayat tadi,
malah sekalian hukum-hukum daripada amalan hati kena terima juga, hati kena benarkan daripada bicara sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji pada syarak, dan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang dicela pada syarak. Baik, antara sifat-sifat mahmudah ini adalah zuhud, ataupun tinggalkan sangkutan hati pada dunia, ataupun ingat mati, tu sabar dan sebagainya lah. Itu adalah sifat, antara sifat mahmudah. Dan antara sifat-sifat madmumah, hubus syah, hubud dunia, kasih kepada dunia, wakarihal, apa nama, benci kepada mati, benci kepada mati. Itu antara sifat yang mazmumah, yang dicela pada syarak. Takabur, hasad dan sebagainya lah. Dan daripada cerita-cerita ghaib, cerita-cerita yang ghaib yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, apa dia? Contohnya seperti hari kiamat. Hari kiamat ni kita tak nampak lah dengan mata kepala kita. Itu dia panggil cerita-cerita ghaib. Hanya kita tahu melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi. Syurga pun macam tu juga, tak pernah lihat dengan mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati. Itu syurga. Jadi kita tahu ni diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Neraka pun sama juga, dan lain-lain lagi lah, mizan, mahsyar, sirat dan sebagainya. Itu dipanggil cerita-cerita yang ghaib, yang mesti kita kena benarkan dengan hati kita, barulah dikatakan kita ini orang yang beriman. Rukun, qala musannif, rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman ni ada 6 perkara. Rukun iman ni dipanggil rukun yang hakiki. Kalau kita tolak satu, maka rosak habis iman kita. Itu dipanggil rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya akan Allah. Kedua, percaya akan sekalian malaikat. Ketiga, percaya akan sekalian rasul. Keempat, percaya akan sekalian kitab. Kelima, percaya akan hari kiamat, Keenam, percaya akan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil 6 rukun iman. Semua kena percaya, jangan tolak satu pun. Kalau tolak satu, maka rosak habis iman kita. Kena percaya semua sekali. Maka tentang rukun-rukun iman inilah insya-Allah saya, yakni musannif, akan jelaskan cara-cara untuk beramal, kafiat untuk beramal dan percaya, kerana tidak memadai dan tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini. Maknanya kalau sekadar kita bilang, yang pertama percaya Allah, kedua percaya sekalian malaikat, dan sampai habis tu, kalau hanya sekadar bilang, tak cukup lagi, tak sah lagi iman kita. Itu maksudnya dia kena tahu cara nak beramal dan percaya dengan rukun-rukun iman tersebut, barulah dikatakan sah. Dengan tidak betul kepercayaan, hanya sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini dengan tidak betul kepercayaan, dia tak bilang saja, tapi kepercayaan tu tak betul. Macam mana? Kepada tiap-tiap satu daripada rukun iman tadi. Contoh dia seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat. Kebanyakan, bukan semualah. Kebanyakan masyarakat macam tu lah. Dia hanya tahu sekadar membilang rukun iman, tapi dia tak tahu cara nak beramal dengan rukun iman tersebut. Seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat kita di hari ini, hanya sekadar tahu membilang rukun iman,
tetapi tidak tahu cara nak beramal dengan rukun iman tersebut. Itu dikatakan iman. Baik, kemudian erti ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan tu benda apa? Ihsan ialah ibarat. Ibarat ni tuturan cakap. Ibarat daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada taat yang zahir, taat yang zahir seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, atau taat batin. Taat batin ni seperti bersifat dengan sifat mahmudah, dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir. Maksiat zahir ni apa dah? Macam-macam lah. Berzina, minum arak, hina orang, mengumpat dan sebagainya. Atau maksiat batin. Ataupun maksiat batin iaitulah bersifat dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Kasih kepada dunia, takut mati, kasih kepada kemasyhuran, kasih kepada menjadi ketua, kasih kepada pangkat dan sebagainya. Jadi semata-mata tu kerana menjauhi tu semata-mata kerana mengikut perintah Allah. Menjauhi maksiat yang zahir dan juga batin itu semata-mata kerana mengikut perintah Allah, berserta dengan qasad ataupun bertujuan atau cadang untuk mendapat pahala balasan baik daripada Allah Ta'ala di akhirat, dan untuk melepaskan azab di akhirat. Ini ihsan nombor 3. Kalau dia qasad untuk mendapat pahala, dia tinggal maksiat yang zahir, dia tinggal maksiat yang batin, dia buat taat yang zahir, dia buat taat yang batin, semata-mata sebab dia nak ikut perintah Allah, berserta dia qasad, bertujuan, dia cadang untuk nak mendapatkan pahala yang baik daripada Allah Ta'ala di akhirat, dan dia bercadang untuk nak melepaskan dirinya daripada azab di akhirat nanti. Ini dikatakan ihsan nombor 3. Ihsan nombor 3. Atau mengerja dan menjauhi yang tersebut, mengerjakan taat batin, taat zahir, menjauhkan maksiat zahir, maksiat batin, semata-mata mengikut perintah Allah, semata-mata mengikut perintah Allah dengan qasad dan cadang untuk dapat berdamping diri dengan Allah, ataupun untuk sampai kepada Allah. Ini ihsan nombor 2. Ini ihsan nombor 2. Atau mengerja dan menjauhi yang tersebut, iaitu mengerjakan taat zahir, taat batin, menjauhi maksiat zahir, maksiat batin, semata-mata mengikut perintah Allah dengan tidak ada qasad, dengan tidak ada tujuan dan cadang hendak apa-apa, hanya semata-mata kerana memandang Allah Ta'ala itu Tuhan dan dia hamba, maka ia junjunglah apa yang Allah Ta'ala perintah. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin. Apa dia orang-orang siddiqin? Itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar kehambaan kepada Allah Ta'ala. Inilah ihsan nombor 1. Ihsan nombor 1 ni bukan senang lah. Dia buat taat zahir, taat batin, semata-mata kerana Allah itu Tuhan, dia hamba. Dia menjauhi maksiat zahir, maksiat batin, semata-mata kerana Allah itu Tuhan, dia hamba. Ini dipanggil ihsan nombor 1. Ihsan nombor 1. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Fa in dan maka jika kamu tidak melihatnya sekalipun, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat kamu. Jadi kita sembah Allah tu seolah-olah Allah Ta'ala tu melihat kita.
Kalaulah kita tak lihat Allah Ta'ala sekalipun, Allah Ta'ala tetap melihat kita. Itulah ihsan nombor 1. Baik. Baik, jadi maksudnya sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah ada masa depan nanti kita akan sambung pula muka surat 8 insya-Allah, iaitulah cara-cara beramal dengan rukun iman insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah daripada kelemahan dia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.